Ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Alhamdulillah. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya. Seperti biasa bersama saya lagi, Cikgu Tini, rakam Facebook Live anda, dan semestinya kami di Tizaza sentiasa sharekan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua, terutama sekali dalam bidang jahitan dan juga fashion. Alright, so Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Boleh tak cuba komen kat bawah sama ada line okey? Suara saya dengar. Kalau semua okey, anda boleh komen kat bawah tu clear. Boleh? Okey, rasanya lama dah kita tak bersiaran dan Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk sharekan sambil-sambil kita orang kata apa? Menjahit, kita sharekan sekali dengan anda. Okey? Alright. Noli Liza. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. So anda yang dah ada dengan saya, anda boleh komen dekat bawah. Anda daripada mana? Kan? So anda juga boleh komen kat bawah tu sama ada anda dengar ke suara saya. Kalau okey, anda boleh komen kat bawah tu. Okey? Saya nampak juga kat sini ada Sadah. Saadah Jailani. Suaranya agak jauh. Agak jauh. Hayati Yaakob, Assalamualaikum. Okey, line clear. Okey, sebenarnya line clear. Siapa yang rasa suara agak jauh, cuba buka. Ada masalah ke? Tak ada kan? Boleh kuatkan volume ke? Line okey kat sini. Okey. Hayati Yaakob, line clear. Hanis Hafiz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari Melaka, line clear. Noli Liza dari Melaka, line clear. Okey. Terima kasih banyak-banyak yang bagi respon. Dan Alhamdulillah saya rasa tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin. Okey, moga raya kali ini kita dapat beraya dengan orang kata insan yang tersayang, dengan meriah sekali insya-Allah. Okey, so seperti yang dijanjikan, hari ini saya nak share kepada anda bagaimana cara untuk kita jahit zip sorok pada bahagian tangan. Okey, pada bahagian tangan. So siapa kat sini yang pernah jahit zip sorok pada bahagian tangan, tapi dia rasa macam susah sangat ataupun dia rasa macam tak kemas? Ada tak? Cuba share. Cuba share dekat bawah, dekat ruang komen tu. Boleh? Sambil anda share-share tu, bolehlah share sesi live kita ni. Okay? Boleh tekan button share dan anda boleh sharekan sesi live kita ni seberapa banyak yang anda nak share. Mudah-mudahan dengan cara anda share, kita dapat membantu sahabat-sahabat kita yang lain. So anda dapat ilmu, rakan-rakan yang lain juga dapat ilmu insya-Allah. Alright? Ada tak? Dah pernah cuba? Saadah Jailani dah pernah cuba tapi tak kemas lagi. So puan boleh tonton kita punya sesi live ni sehingga habis, sebab saya akan tunjukkan step by step daripada awal. Daripada berapa saiz zip untuk tangan, ukuran pada bahagian tangan. Dekat sini saya dah sediakan dah sekali. Kita akan tunjuk sampai siap untuk sesi live kita. Nanti saya akan bagi tahulah berapa ukuran panjang zip ni yang kita perlukan untuk kita hasilkan jahitan zip sorok pada bahagian tangan. Sekejap lagi, okey? Ada tak lagi? Ada lagi? Noli Liza pernah jahit tapi ikut asal jadi. Tak apa. Okey, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan cara yang betul insya-Allah. Okey? Alright. Kita ada sahabat juga daripada Sabah, Hanis Hafiz. Clear Di Sabah pun line clear, alhamdulillah. Gaya Safa, saya tak berani nak jahit zip. Lepas ni insya-Allah, lepas kita dah tunjukkan ni, insya-Allah anda akan berani. Sebab apa tahu? Nanti misal kata kalau anda nak cuba jahit zip sorok pada bahagian tangan, boleh tengok balik sesi live kita ni. Tapi dengan syarat anda kena share dekat wall anda.
Supaya apa? Nanti bila nak tengok balik, anda boleh scroll lah balik dekat situ. Dekat anda punya wall, insya-Allah anda akan jumpa dan boleh tengoklah. Sambil tengok, sambil buat. Insya-Allah akan jadi. Okey, yang penting jangan takut mencuba. Okey? Cuba tak apa. Kalau rasa macam takut kain kita rosak, mula-mula sekali cuba pada kain perca lah. Ambil kain perca, cuba jahit dekat kain perca. Kalau dah okey, boleh buat dekat tangan. InsyaAllah. InsyaAllah akan jadi. Okey, ada lagi. Norlida Hashim. Saya jahit zip tapi selalu bergelombang. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Saya tunjuk macam mana nak bagi jahitan tu cantik. Siti Hawa Ishak. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Okey, so siapa yang ada dalam sesi live kita kali ni, anda boleh sharekan sesi live kita ni supaya kita sama-sama dapat beri manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain. So, anda boleh sharekan seberapa ikhlas yang anda nak share. Alright? Semoga dengan cara anda share ni, kita dapat orang kata pahala yang berlipat kali ganda lah. Sebab kita sharekan kita punya majlis ilmu kita hari ni. Walaupun insyaAllah paling orang kata singkat pun setengah jam, paling lama 1 jam je. Okey, 1 jam sahaja. Okey, so terima kasih dan adakah anda dah bersedia? Kalau anda bersedia boleh komen kat bawah tu, saya dah sedia. Kemudian saya akan tunjuk satu persatu cara macam mana untuk kita jahit zip sorok pada bahagian tangan. Dekat tangan ni ada zip sorok. Okey? Zip sorok ni bila kita zipkan dekat bahagian tu, dia nampak macam tak ada zip. Boleh ambil tak yang dah siap? Saya tunjukkan saya tunjukkan bahagian yang zip yang dah siap. Dekat sini. Nampak tak? Dekat tangan ni, dekat sini dia ada zip tau. Kalau saya tunjuk macam ni, anda perasan tak dekat sini ada zip? Nampak tak? Perasan tak dekat sini ada zip? Kan? Dia macam tak ada zip. Okay, nampak tak? Macam tak ada zip kan? Dia rapat je. Tapi sebenarnya kat bahagian ni dia ada zip. So, anda boleh tengok kat sini. Ni dia. So, ni yang saya nak tunjukkan kepada anda ni. Macam mana cara nak jahit zip bagi dia rapat dan juga kemas. Satu lagi, dia tahan lama. Dia tahan lama. Sebab apa? Zip sorok ni kalau kita jahit dengan cara yang ala kadar ataupun tak kemas, dia tak tahan lama. Mungkin dia mudah, perasan tak kadang-kadang kita jahit zip, tiba-tiba dia cepat sangat loose. Baru beli baju, tiba-tiba bahagian zip tu dia dah tak boleh nak zip dah. Dah rosak. Macam baru-baru ni lah masa raya, raya yang lepas, yang baru ni lah, raya pertama hari tu. Saya raya di rumah belah suamilah, mak mentua. Okey? Tiba-tiba kakak ipar dia tunjuk, zip ni boleh tak baiki? Sebab baju tu baju beli. Okey, baru pakai sekali dah rosak. Sebab apa? Bila saya tengok jahitan dia tak berapa elok. Lepas tu dia punya mata jahitan tu dia kasar. Dia jahit jarak-jarak. Ada bahagian yang terkena, jahitan dia tu terkena pada zip. So tak boleh. Dia cepat rosak. Okey, so bahagian zip ni kita kena jahit dengan betul. Sebenarnya tak susah pun. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey, alright. So inilah dia. Inilah nanti yang saya akan tunjukkan kepada anda semua. Okey. Ni nampak macam tak ada zip kan? Tapi sebenarnya dia ada zip. Apa fungsi zip pada bahagian tangan? Fungsi zip pada bahagian tangan ni adalah bila kita letak zip pada bahagian tangan, bermaksud bahagian tangan tersebut kita buat dia orang kata kecil tau dekat bahagian bawah ni. Bukaan dia tak berapa besar sangat. Tapi bila kita nak ambil air semayang nanti, kita tarik-tarik susah. Betul? So kalau kita letakkan zip, mudahlah bila nak ambil air semayang, nak ambil wuduk, kita tarik je zip tu dan selak. Senang. Itu fungsi dia. Sebab tu ada orang panggil zip mesra wuduk. Kan? Pernah dengar kan? Bila kadang-kadang bila kita tengok dekat luar sana, dia akan sebut zip mesra wuduk. Sebab dia boleh tarik. Kalau kita nak buat tangan yang tak berapa besar kat bahagian bawah tu, so itulah fungsi dia. Alright? Okey, so jom saya akan tunjuk. Dah bersedia Ramai dah sedia dah ni. Yang dah share, terima kasih. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan ya.
yang share, yang jemput rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So, jom saya tunjukkan satu-satu kat sini. Okey. Alright. Untuk anda yang nak belajar jahit zip, so saya akan tunjukkan. Permulaan sekali kena ada zip. Zip ni untuk bahagian tangan saiz dia adalah 8 inci. Gunakan zip 8 inci. Ini adalah zip 8 inci. So, kemudian untuk bahagian tangan. Ini bahagian tangan kita. Okey, bahagian tangan ni, nampak tak dekat sini saya dah jahit dah. Dekat sini kita dah jahit. Kemudian dekat bahagian bawah ni, pada hujung lengan ni pun kita dah lipatkan, lipatkan 1 inci pada hujung bahagian lengan. Bahagian atas ni kita jahit tau. Yang ini kita tinggalkan 7 inci. Siapa yang ada nota boleh tuliskan. Siapa yang tak sempat nak tulis dekat nota, pastikan anda share sesi live ni dekat wall anda. Nanti boleh tengok semula. Okey? Alright? Okey, pastikan yang kita tinggalkan tu adalah 7 inci. 7 inci. Ingat, zip 8 inci. Okey, bahagian yang kita nak jahit dekat kain ni, kita tinggalkan 7 inci. So, ada lebih bahagian 1 inci dekat atas dia. Supaya apa? Supaya senang nanti kita nak jahit. Alright? Okey, so bila kita dah ada dah kedua-dua bahan ni, apa lagi yang perlu kita tahu adalah semasa kita nak jahit zip sorok, kita kena gunakan tapak zip sorok. Ni dia. Tapak zip sorok. Okey, saya tunjuk. Saya buka kejap, saya tunjuk. Tapak zip sorok ni dia ada 2 kaki tau. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekejap saya tunjuk. Ni dia. Tapak zip sorok. Nampak? Dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita jahit zip sebelah kanan, kita akan guna pada longkang sebelah kanan. Kalau kita jahit zip sebelah kiri, kita akan guna pada longkang sebelah kiri. Nampak tak? Nampak? Okey, ini adalah zip sorok. Zip sorok ni dia ada 2 material. Kalau macam yang saya guna ni, ini adalah jenis yang padu, besi. Okey. Lagi satu dia ada plastik. Dua-dua boleh guna. Tapi anda kena pandai pilih bahagian kaki dia ni yang cantik lah. Cantik. So, insya-Allah anda punya jahit zip sorok tu akan jadi rapat dan juga cantik. Okey, so, itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk hasilkan jahitan zip sorok. Okey, so kita letakkan tapak zip sorok. Boleh cari kat kedai-kedai jahitan. Okey, sebelum saya mula, kalau ada apa-apa nak tanya ke kan, anda boleh letakkan dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Okey, Siti Hawa dah sedia. Zalina, Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Gaya Safar. Cikgu, kalau nak jahit zip tapuk kat belakang atau leher baju, sama cara ke dengan cara yang cikgu ajar sekarang ni? Zip tapuk. Zip tapuk tu apa? Zip tapuk tu apa? Zip sorok. Kalau zip sorok, pada bahagian belakang baju pun sama cara dia. Sama cara dia. Okey, bermaksud kita kena jahit dulu bahagian yang lain, tinggalkan untuk zip. Okey, tinggalkan untuk zip. Cara dia sama. Okey? Alright. So, dah sedia. Okey, jom saya tunjuk. Masa kita nak jahit, pastikan benang ni semua bawa ke bawah. Okey? Bawa ke bawah. Alright. Supaya senang kita nak mula jahit. Okey, so apa yang perlu kita lakukan masa kita nak jahit zip sorok? Anda boleh tengok satu-satu Masa kita nak jahit zip sorok, anda boleh tengok dekat zip dia. Bahagian kalau anda rasa dengan jari, bahagian ni dia licin kan? Nampak tak? Ini adalah bahagian yang cantik, bahagian depan zip. Ni bahagian depan zip yang ada kepala ni. Okey? Kemudian kalau anda rasa dengan jari dia timbul, ini adalah belakang zip. Ini adalah belakang zip. So, cara kita nak jahit adalah, okey, pastikan ini kain sebelah cantik. Sebelah cantik. Kita akan temukan dia cantik bertemu zip yang
cantik macam ni. Okey. Cantik, ini bahagian yang cantik kita akan temukan dengan zip yang cantik. Tengok betul-betul. Kita temukan dia. Okey, kejap saya potong sikit. Alright. Temukan dia macam ni. Nampak? So kita akan jahitkan dia lah kat sini. Buka, kena buka Bukakan zip ni. So kita akan jahit dekat bahagian ini. Cantik bertemu cantik. Kemudian untuk bahagian tangan, masa kita nak jahit kita tak boleh mula daripada awal kepala dia ni. Yang lebihan dia ni. So kita masukkan, lipatkan ke dalam. Okey, lipatkan dia ke dalam sampai dekat bahagian kepala dia. Okey, lipatkan ke dalam dan kita akan jahit begini. Basi dekat bahagian tepi ni 1 inci. Okey, basi dia adalah 1 inci. So jom kita jahit. Okey, yang ni kita lipat ke dalam tau. So jom kita jahit. Boleh tengok dekat tepi tu tau. Basi 1 inci. Okey, basi 1 inci. Okey, lagi satu anda kena tengok. Ingat tak saya cakap kalau kita jahit zip sebelah kiri, kita akan guna tapak sebelah kiri. Kalau kita jahit zip sebelah kanan, kita akan gunakan tapak sebelah kanan. Okey, nanti anda boleh cuba. Kalau kita cuba, baru kita dapat rasa yang orang kata betul-betul lah reality dia. So yang ni kita lipat ke dalam, bagi dia kemas. Kemudian masa kita nak letak jarum tu, selak sedikit. Zip ni kita boleh selak tau. Kita selakkan sedikit. So kita letakkan tapak dan letakkan jarum. Okey, nampak? Basi 1 inci. So kita akan mula dengan mematikan jahitan. Cara nak dapat jahitan yang cantik, masa kita jahit jangan suka tarik kain. Jangan asyik tarik tarik kain. Lepas tu tarik zip ni. Itu akan menyebabkan zip kita tu menggelembung, tak cantik So kita just layangkan sahaja. Yang penting kita kena tengok basi ni mesti betul 1 inci. Kemudian dekat zip ni kita nak pastikan bila kita jahit, kita akan jahit betul-betul dekat sebelah longkang zip ni. Jangan tertindih zip. Sebab tu pentingnya tapak yang tengah ni. Nampak tak yang tengah ni? Pentingnya tapak tu. So masa kita jahit, mata kita tengoklah kat situ. Okey? Mata kita tengok kat situ. So anda boleh tengok cara saya buat. First kali kita kena matikan jahitan. Okey, kita matikan jahitan dahulu. Alright. Okey, so kita jahitkan, jangan menarik kain. Tolakkan sedikit. Okey, nampak tak tangan jari ni kita tolakkan sebab kita nak jahit betul-betul dekat bahagian longkang dia. So jangan tarik kain dan kita jahitkan. Basi tengok basi 1 inci. Okey, so kita akan jahitkan sampailah dekat tempat yang kita jahit dekat sini. Sampailah hujung jahitan ni. So saya akan tunjuk. Okey. Nampak tak? Bila sampai dekat bahagian yang kita dah jahit ni, ni kita dah matikan jahitan tau. So kita buka. Buka macam ni. Jahitan yang cantik, anda kena jahit betul-betul sebelah daripada yang kita matikan ni. Dekat sini. Betul-betul sebelah dia. Jangan tertindih. Okey, jangan tertindih. Okey. So cara dia, anda kena jahit hati-hatilah dekat bahagian ni. Sebenarnya tak susah pun. Okey, anda boleh tengok cara saya buat. Mata tu anda kena tengok betul-betul dekat bahagian tersebut. Kita M kat situ. Kita nak pastikan kita matikan kat situ betul-betul dekat tempat yang kita tanda tu. So kita jahitkan lagi sedikit. Alright, kita jahitkan. Okey, sampai dekat bawah ni kita M kan dia. Kalau anda rasa takut dia lari, ambil penitikan pun tak ada masalah. Okey. Kalau anda dah biasa anda tengok je dengan jari, so anda tekankan saja dengan jari. Tekankan saja M dekat tempat tu yang kita nak matikan tu. Okey.
dan kita jahit. Okey, jahitkan sampai dekat bahagian bawah tu kita matikan jahitan. Kat sini kita matikan jahitan. Matikan banyak kali pun tak apa. Sebab apa tahu? Bila kita matikan banyak kali, misalnya kata kita tertindih, tertindih jahitan bawah tu, kita boleh bukakan sedikit. Okey, so kita tengok dekat sini, saya tunjuk. Dekat sini kita buang terus jahitan yang lebih-lebih ni kita buang. Okey. Kita cek balik. Pastikan dekat bawah ni kita tak tertindih. Boleh tengok kat sini. Pastikan kita jahit betul-betul dekat tempat yang kita jahit tadi. Belakang dia macam ni. Okey. Pastikan dia kukuh. Okey, kukuh. Misal kata, cikgu kalau saya tertindih sikit macam mana? Kalau kita tertindih sedikit, misalnya kata bila kita dah tengok kita rasa macam saya tertindih sikit lah. Kan tadi saya kata matikan banyak kali. So kalau rasa tertindih, ambil sniper ke apa kan? Boleh bukakan dia sedikit. Boleh bukakan dia sedikit macam tu. Bagi dia betul-betul dekat tempat yang kita nak tu. Okey? Boleh? Tak ada masalah. So macam inilah hasil dia. Okey? Inilah hasil dia. Kemudian bahagian yang kat sini tadi ni, kan ni kita tak naklah biarkan dia terbuka. So kita boleh jahitkan sedikit. Jahit satu tapak daripada kepala zip tu. Kita jahitkan. Matikan jahitan. Okey. Alright, so dah siap dah sebelah, kita nak jahitkan sebelah lagi. Sekejap je sebenarnya jahit zip sorok ni. Sekejap je. Nanti boleh tengok ulangan. Tapi anda kena share lah. Share dekat wall anda supaya anda boleh tengok ulangan. Kemudian kita akan jahit sebelah lagi. Setakat ni ada soalan? Cikgu kalau nak... daripada Zalina Rahmat. Kalau zip 10 inci boleh potong tak cikgu? Sebab salah beli. Kalau zip terlebih panjang boleh potong, tak ada masalah. Potong jadikan 8 inci. Okey? Kalau 10 inci boleh potong jadikan 8 inci. Alright? Aslina Ismail, macam nak kemaskan bawah zip sorok yang kita telah potong akibat terlalu panjang. Okey, misal kata kalau kita gunakan zip yang terlalu panjang, bahagian bawah tu, kalau kita nak kemaskan dia, kita boleh lapik dengan kain. Kain tu kita lipat sama dengan para zip kita tu, dan kita jahitkan pun boleh. Kita nak bagi dia kemas kat bahagian bawah tu. Lipat je dengan zip, bagi dia kemas. Jahitlah. Jahit ikut bahagian bawah tu, ikut zip tersebut. Okey? Alright, so saya akan cantumkan sebelah lagi. Okey, bila kita dah jahit, hasil dia macam ni. Hasil dia macam ni. Kemudian kita akan jahit sebelah lagi dekat sini. Masa kita nak jahit sebelah lagi, kedudukan dia mesti sama. Macam ni. Okey, sama. Kemudian kita akan jahit dekat sebelah lagi ni. Cantik bertemu. Nampak? Temukan dia. Kemudian bahagian atas sama juga. Kita lipatkan dia. Lipatkan ke dalam. Sampai ke paras kepala zip. Basi daripada tepi ni pun sama, 1 inci. Kalau misal kata, sebab kalau yang sebelah lagi ni, kita akan jahit macam ni tau. So basi dia akan berada di sebelah kiri ni. Di sebelah kiri. So kalau anda rasa macam takut lari dia punya basi tu, boleh tandalah, tanda dengan kapur. Okey? Kalau anda dah biasa, boleh terus jahit lah. Okey, so yang ni kita jahit, cara dia sama je. Letakkan. Okey, so kita akan jahitkan sedikit dekat sini. Alright. Nampak tak? Tadi saya jahit, masa saya jahit yang sebelah kanan ni, okey, saya gunakan tapak sebelah kanan. Okey, bila saya jahit sebelah kiri, saya akan gunakan tapak sebelah kiri. So anda boleh cuba. Memang itu fungsi dia. Okey, tak boleh kalau kita nak jahit yang ni, kita guna yang ni. Tak boleh. Nampak tak? Kedudukan jarum dia dekat sini. Nanti kita jahit kat luar pula. Kan? So dia tak terjahit lah nanti. Sebab itulah bila kita guna tapak sebelah kiri, jahit zip sebelah kiri, kita akan guna tapak sebelah kiri. Itu fungsi dia. Okey, so kita selak sikit.
letakkan jarum. Okey, dah letakkan jarum, kita jahitkan. Masa nak mula jahit mesti matikan jahitan. So kita selak setiap kali nak jahit selak sikit. Dekat sini kita matikan jahitan dahulu. Matikan banyak kali pun tak apa, bagi dia kukuh. Okey, so kita akan jahitkan. Mana yang newbie yang nak cuba buat, boleh cuba buat. Tak ada masalah. Okey. InsyaAllah ini cara paling mudah. Okey, so kita jahitkan. Selak selak. Alright, jahit dengan hati-hati. Jangan menarik kain. Okey, jahitkan. Basi kena jaga, basi mesti sama. Okey, sampai dekat bawah teknik dia sama. Kita nak jahit betul-betul dekat sebelah daripada jahitan bawah ni. So, kita hati-hati, jangan menarik kain. Okey, kita jahitkan sedikit lagi. Okey, bahagian bawah ni kita M kan macam tadi juga. Dekat mana yang kita nak habiskan dia, yang kita nak matikan dia. Okey. So, tengok betul-betul tanda. Kalau rasa tak yakin nak tanda dengan tekan dengan jari, ambil peniti, boleh penitikan. So, bila kita dah tahu dah tempat dia, kita jahit. Okey, sampai dekat bawah kita mana tempat yang kita nak matikan. Tengok betul-betul. Okey. So, saya akan matikan. Matikan banyak kali pun tak apa. Kalau kita tertindih, kita boleh buka sedikit. Okey, dah pun siap. Buka semula. Jahitan yang tak perlu, benang-benang yang lebih ni buang terus. Kemudian bahagian atas ni pun sama. Kita jahit tindih. Kita masukkan dia ke dalam. Kita tak nak biar dia terbuka macam tu kan. So kita kemaskan dia dan jahitkan. Okey, jahitkan dia. Tindihkan dia. Okey. Dah pun siap. So, ini hasil dia. Nampak tak? Kita akan dapat hasil yang macam ni. Kemudian, bila kita dah jahit bahagian zip sorok, zip ni kita kena tarik bawa naik atas. Cara dia adalah, mula-mula kita zip pada bahagian belakang. Yang timbul, yang zip timbul ni, kita naikkan dia punya kepala ni. Kepala bawah ni bawa tarik ke atas. Nampak? Bawa tarik naik ke atas. So, bila kepala dia dah keluar, terbalikkan dia. Okey, kita balikkan. So, kita tarik. Tarik, nampak? Pastikan tarik dengan hati-hatilah. Okey, so dia akan jadi macam ni. Bawah ni pastikan kena sama. Okey, bawah kena sama. Kalau kita jahit zip tu dengan kemas, dia akan licin je. Smooth je kalau kita tarikkan dia. Okey. Alright. Kalau kita terjahit pada zip, bila kita nak tarik dia, tak boleh. Dia akan stuck. Kalau dia stuck, bila kita tarik dia stuck, bermaksud kita terjahit pada zip dia. So, cara dia kita kena buka semula pada bahagian tersebut. Buka sikit je lah. Janganlah kita buka semua. Kalau buka semua, kena buat balik. Kalau kita jahit tiba-tiba tarik-tarik stuck. Tu bermaksud kita terjahit bahagian zip dia. Kalau kita jahit, kalau kita tarik dia, smooth je. Bermaksud kita jahit dengan betul lah tu. Nampak? Okey? Alright? So, begitu cara dia. Sekejap je dah pun siap. So, setiap kali nak buat, kena buat perkara yang sama. Okey? Perkara yang sama. Jahit dulu bahagian atas dan kita akan jahit zip last. So, ini bahagian luar dia. Bahagian dalam dia macam ni. Nampak tak? Ini bahagian dalam zip. Okey? So, nanti kita boleh iron elok-elok, iron cantik-cantik. Dia akan jadi licin. Ini bahagian dalam dia. Okey? So, mudah saja cara dia. Okey, ada soalan tak?
yang susahnya Saadah Jailani yang susahnya bila nak jahit sebelahnya tu yang mula-mula sah boleh kemas. Sebenarnya yang mula-mula tu macam saya tunjuk tadilah, mula daripada bawah juga. Mula daripada bawah juga. So bila kita buat dengan orang kata bahagian bawah tu dah elok, atas tu tak ada masalah. Ikut je dengan cara yang saya tunjuk tadi. Okey. Aslinda Ismail, ada yang menggunakan tapak zip untuk menjahit zip sorok. Adakah ia lebih mudah daripada menggunakan tapak zip sorok itu sendiri, cikgu? Aslinda Ismail, kalau anda dah biasa gunakan tapak zip, sebab saya pun gunakan tapak zip juga. Kalau anda dah biasa, dah mahir, gunakan tapak zip biasa pun boleh. Tapak zip yang sebelah kaki tu pun boleh. Dan insya-Allah nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat menggunakan tapak zip biasa. Boleh, tak ada masalah. Nak kata lebih cantik tu, tengok cara kita jahit juga. Kalau kita jahit tu elok, insya-Allah dia jadi cantik dan kemas. Okey, insya-Allah kalau anda terus bersama Tizaza, untuk next live kita akan tunjukkan cara jahit zip sorok menggunakan tapak zip biasa. Boleh. Jawapan saya boleh. Okey. Noli Liza, pergelangan tangan biasanya ukuran berapa, cikgu? Okey, pergelangan tangan biasanya kena tengok saiz badan juga. Saiz badan. Okey, kita kena ukur pergelangan tangan ni lah. Ukur pergelangan tangan. Okey. So anda kena ukur kalau nak buat yang pergelangan yang ada zip. Pergelangan tangan tu kena masukkan 2 jari. Tak bolehlah ukur ngam-ngam macam tu. Pun tak boleh, tak cantik. So anda masukkan 2 jari dan dalam keadaan yang selesa. Nampak tak? Kalau macam saya, kita boleh buat 9 inci. Kalau anda rasa macam tak yakinlah dengan ukuran yang saya ada, gunakan setengah daripada ukuran ke siku. So kita ukur kat sini. Kita ukur kat sini. Kalau kita ukur tengah-tengah ni, kita gunakan ukuran yang sebenar lah. Berapa kita dapat? Nampak tak? Saya dapat 9 juga. Okey, tak perlu masukkan 2 jari lah. Kalau kita tak yakin ukur pada pergelangan tangan kita, ukur di tengah-tengah ni. Tu adalah ukuran untuk bahagian bawah bukaan tangan kita tu. Jelas? Okey? Senang je. Alright? Okey? Ada soalan lagi? Okey, so saya harap insya-Allah apa yang kita sampaikan ini dapat memberi sedikit sebanyaklah. Okey, ada lagi soalan. Selalu jadi kedut dan selalu jadi kedut di pangkal zip tu, cikgu. Kadang-kadang kan, sebab apa dia jadi kedut? Sebab kita punya mata kir. Mata kir tu kalau kita nak jahit zip sorok boleh gunakan 2,5 ke 3 inci. 3 inci pula mata kir. 2,5 ke 3. Alright? Okey. So pastikan benang tu jangan terlampau ketat sangatlah. Okey. InsyaAllah dia akan jadi elok. Boleh ke zip sorok ni jahit di skirt? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Zip sorok nak jahit kat skirt pun boleh, tak ada masalah. Ada juga yang menggunakan zip sorok untuk jahit dekat bahagian skirt. Tak ada masalah kalau kita nak buat. Alright. So, ada lagi soalan? Apa dia? Tak ada pun kat sini. Apa dia soalan dia? Labu tangan tak payah tambah ya, cikgu, kalau nak buat tangan zip. Nori Liza, soalan dia kalau nak buat tangan zip ni, labu tangan tak perlu tambah ke? Tak perlu. So kena masa kita ukur tu, ukur dengan cara yang betul lah. Mana paras yang kita nak paras bukaan tangan. Sebab kalau kita nak buat lengan zip, tak bolehlah labu sangat. Dia betul-betul dekat pergelangan tangan. So, ukur. Cara yang selalu saya ajar macam mana nak ambil ukuran. Okey? Betul-betul sampai kat pergelangan tangan. Okey, ada soalan lagi? Baru masuk. Lambat. Okey, alright. Okey. So, inilah dia. Saya harap anda semua dapatlah sesuatu dalam sesi kelas kita, dalam sesi live kita pada hari ini. Pada sesi live kita, anda boleh buat
boleh tengok balik. Anda share sesi live kita, lepas tu tengok balik bila masa anda nak buat nanti. InsyaAllah dia membantu. Okey, so kita ada maklumat yang kita nak bagi tahu kepada anda. Ada lagi soalan? Okey. Kita ada maklumat yang kita nak bagi tahu kepada anda yang mana pada 28 dan 29 Mei ini kami akan mengadakan kelas baju peplum baby doll. Baju peplum baby doll yang mana bahagian layer tu saya akan ajarkan cara nak buat 2 layer. Kemudian saya akan tunjukkan yang macam ada dekat poster ni pada 28 dan 29 ni kita akan adakan. Anda boleh tengok dekat poster. Okey. 28 dan 29 Mei 9 pagi hingga 4 petang. Sesi kelas kita adalah di dalam Zoom webinar. Okey, selama 2 hari yang mana dalam sesi kelas ni saya akan ajarkan bagaimana cara untuk kita hasilkan baju kurung peplum baby doll yang cantik. Layer tu saya akan ajar macam mana nak buat 2 layer. 2 layer. Alright, macam yang dalam gambar tu. Okey, kejadian dia macam dalam gambar. Kita akan ajarkan daripada cara mengukur apa ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan baju baby doll. Kemudian cara buat pola step by step berserta dengan nota. Okey, step by step berserta dengan nota. Kemudian cara potong kain. Okey, cara potong kain step by step juga kita ajar. Kemudian cara jahit sampai siap. Okey. Cara jahit sampai siap. Okey, percuma. Percuma untuk video-video ni sebab sesi kelas tersebut kita akan beri anda video tersebut secara percuma yang anda boleh tonton sampai bila-bila. Okey. RM59 ni anda cuma bayar untuk sesi kelas sahaja. Sebab video tu kita akan bagi secara percuma yang anda boleh tonton pada bila-bila masa sahaja seumur hidup. Okey. Kita akan bagi juga percuma nota. Nota ni anda akan dapat nota cara buat pola, nota pola mini pola berserta dengan nota ukuran dan banyak lagi nota-nota yang akan kita bagi percuma. Okey, untuk anda yang nak join kelas ni, bayaran cuma RM59 sahaja. Anda bayangkan 59 anda boleh belajar sampai pandai. Kemudian ilmu tu anda akan dapat sampai bila-bila sebab video tersebut kita akan bagi kepada anda yang berdaftar saja. Anda yang berdaftar saja yang akan dapat full video. Yang mana anda boleh tonton semula berulang-ulang kali pada bila-bila masa sahaja seumur hidup. Siapa yang nak? Ada yang tak? Ada tak yang nak? Kalau yang nak, cuba komen kat bawah, saya nak. Anda bayangkan 59 saja ilmu ni anda dapat sampai bila-bila dan insya-Allah dengan ilmu ni anda dapat hasilkan baju peplum baby doll yang cantik. Okey, yang cantik anda boleh buat macam-macam saiz nanti kita akan ajarkan. Okey? Ada tak yang nak? Siapa yang nak? Anda boleh saja hubungi kami pada nombor yang kita bagi kat bawah tu. Anda klik je dan kita akan bantu anda. Okey, ada 2 cara untuk anda join kelas ni. Yang pertama, anda boleh terus WhatsApp kepada nombor 017 950138 dan satu lagi anda boleh daftar secara online. Bayaran juga secara online. Anda boleh klik link dekat bawah. Okey, Julia Muhammad, saya nak. So, anda boleh hubungi kami. Tapi kalau nak lebih mudah, kan lebih senang anda klik je link. Pilih kelas baby doll. Okey, anda pilih kelas baby doll. Sebab dekat dalam link tersebut banyak sangat kelas-kelas kita. Anda boleh pilih kelas baby doll. Boleh? Jelas siapa yang rasa macam tak jelas, anda boleh WhatsApp kami akan bantu. Boleh? Alright? Kemudian lagi satu saya nak bagi tahu, kalau anda rasa kelas ni bukan untuk anda, anda boleh sharekan kepada orang lain yang mana anda tahu mereka memerlukan orang kata bantuan, mereka nak belajar, nak tahu, yang minat menjahit ataupun yang newbie. Anda tak perlu risau, yang newbie pun boleh join kelas ni sebab kita ajar step by step, confirm jadi. Step by step confirm jadi. Itu adalah
jaminan kami. Itu adalah jaminan kami dengan cuma RM59 sahaja. Okey, so anda boleh sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, jiran tetangga ke, adik-beradik, sahabat anda yang mana anda tahu mereka suka menjahit ataupun nak tambah ilmu jahitan ataupun yang newbie, pun tak ada masalah. Okey? Okey, boleh? So anda boleh klik link kat bawah. Ada kan link? Ada? Kalau anda nak WhatsApp kami pun boleh, nanti kami akan berikan link. Okey? Anda boleh WhatsApp pada nombor yang tertera kat bawah. Okey, 017-9501338. Okey? Ataupun anda nak terus tekan link, boleh tekan link dekat komen tu. Untuk anda daftar lebih pantas lah. Bayaran online, so anda dah boleh berdaftar di dalam kelas tersebut. Okey? Alright. So saya rasa setakat itu sahaja sesi kelas kita hari ini. Ada ke link? Anda boleh tekan link dekat bawah. Itu dia link kita. Anda boleh tekan link dekat bawah ataupun anda boleh terus WhatsApp pada nombor yang tertera dekat poster tu. 017-9501338 untuk kami bantu. Jangan lepaskan peluang ni. Memang tak ada kat mana-mana. Kelas yang berharga RM59 saja. Lepas tu video tu kita bagi percuma. Seumur hidup anda boleh tonton. Alright? Okey? Alright. So saya rasa setakat ini sahaja. Moga-moga kelas sesi live kita pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang stay bersama saya sehingga habis. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada anda yang share sesi live kita. Moga dengan cara anda share kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain dan dapat memberi manfaat juga kepada mereka. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas segala kebaikan anda. Dan saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Okey, so akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.